Saya meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan sama ada YB Bagan semasa beliau menjawat jawatan Menteri Kewangan daripada Mei 2018 sehingga Februari 2020 telah membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari dan sebabnya pembatalan dibuat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri jika ada. Bilakah pembatalan pengecualian cukai buka kuasa dan dipulihkan semula? Apakah jumlah kewangan yang diterima oleh Yayasan Al-Bukhari dan manfaat kepada kerajaan persekutuan daripada pengecualian cukai tersebut? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Betul, saya ingin maklum kepada Yang Betul bahawa saya akan jawab hanya 2 soalan kerana terpaksa ke Istana Negara untuk menyambut Presiden Singapura. Baik. Tuan Betul, Yayasan Al-Bukhari telah diberikan kelulusan di bawah subsection 44(6) dalam kurungan Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 yang dikecualikan dari cukai pendapatan. Kerajaan mengesahkan dari rekod Kementerian Kewangan bahawa YB Bagan semasa menjawat Menteri Kewangan tidak pernah membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan percukaian sebelumnya didakwa diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Maka dakwaan yang dibuat bahawa beliau membatalkan pengecualian adalah tidak benar. Itu kena hakikatnya kelulusan hanya dibuat pada 25 Februari 2021 iaitu kelulusan pengecualian cukai yang di luar kebiasaannya yang melibatkan kedua-dua Yayasan Al-Bukhari dan kumpulan Al-Bukhari. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pengesahan ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cukai ni biasa kita gunakan untuk membantu orang susah. Baru-baru ini ada tuduhan terutamanya terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah anti orang miskin. Tuduhan daripada pembangkang. Jadi ini berkaitan dengan cukai. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan hal ini. Walaupun kita tahu Yang Amat Berhormat sangat prihatin, sangat membantu rakyat kebanyakan yang kita tahu di bawah konsep Malaysia Madani. Dan berkenaan dengan ini, saya nak pengesahan sekali lagi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan subsection 44 sub 6 Akta Cukai Pendapatan 1967 tadi. Kuasa bukan pada Menteri Kewangan tetapi adalah pada LHDN. Itu saja soalan saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Betul dan rasa memang kuasa pengecualian mengikut 44(6) dan kurungan bukan kuasa menteri atau Perdana Menteri. Ia kuasa mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mengenai kaedah yang dibangkitkan, saya telah jelaskan bahawa itu bukan perkara yang biasa dalam rekod Kementerian Kewangan. Saya tidak boleh panjangkan kerana kes ini masih dalam siasatan dan tindakan SPRM dan Mahkamah. Cuma pendekatan kita tentu berbeza dari dulu, iaitu meminta syarikat-syarikat besar memindahkan kewangan besar, memberi pengecualian dan kemudian menderma kepada parti atau perseorangan. Saya memilih memanggil Tan Sri Said Mokhtar memberi jaminan sokongan kepada syarikat projek-projek yang memberi manfaat kepada negara dan bagi kepentingan pesawah miskin kerana ini terlibat dengan benar, minta dia derma kepada pesawah secara langsung. Jadi 60 juta ringgit kepada pesawah dan 30% keuntungan yang dia catat selama lebih 20 tahun. Inilah pertama kali kita minta beliau beri 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Jadi ada pendekatan berbeza. Satu boleh serah kepada parti, satu serah kepada pesawah padi. Saya pilih untuk serah pada pesawah padi. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih sangat. Saya ingin dapat penjelasan
selain daripada Bernas, terdapat puluhan lagi syarikat-syarikat yang mengauk keuntungan yang jutaan bahkan bilion ringgit semasa COVID, contohnya Top Glove dan sebagainya. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri, selain pada syarikat Bernas, apakah ada syarikat-syarikat lain yang juga diminta supaya menyumbang direct kepada penuai getah sebagai contoh, dan kalau boleh dapatkan senarai syarikat tersebut dengan jumlah berapa, kalau kita letakkan 30% untuk Bernas, berapa yang kita akan untuk syarikat-syarikat lain yang juga mengauk keuntungan besar dalam negara. Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Kementerian. Dalam perundingan kita dengan Tan Sri Said Mokhtar, kita beri jaminan untuk membantu dalam projek-projek infrastruktur yang belum terlibat yang besar. Itu pertama. Keduanya, setakat ini ada senarai 60 syarikat-syarikat gergasi termasuk multinasional yang diminta menampung pembiayaan TVET umpamanya. Ya. Jadi dia ambil alih sebahagian dan membantu menyelenggara, melatih dengan kos syarikat. Saya tak ingat sepenuhnya, tetapi termasuk Sunway, Berjaya, syarikat-syarikat terlibat dalam Associated Chinese Chamber of Commerce, Tenaga Telekom, syarikat JLC, IC juga, tetapi banyak syarikat-syarikat yang saya sebut tadi lah, di antaranya Sunway, Berjaya. Kalau Yang Berhormat perlu, saya boleh sediakan senarai 60 syarikat yang sebagai contoh untuk TVET, ya, yang telah dilakukan. Jadi dari ini sebenarnya kumpulan Al-Bukhari juga telah menawar untuk membantu, umpamanya mengambil alih TVET di Pekan kerana Proton berproduksi itu dan juga Tanjung Malim. Jadi pendekatan kita ialah meminta syarikat-syarikat membantu langsung sama ada projek-projek rakyat miskin atau dalam kes ini secara khusus TVET, kerana TVET itu latih anak-anak muda kita, majoriti Melayu, Bumi Putera, untuk meningkatkan kemahiran, mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan upah atau gaji yang lebih tinggi.